So kali ni part 2, which sebabkan is korang nak kita orang sambung. So kita orang nak sambung cerita pasal dekat studio Cekidot juga, iaitu studio baru. Kita orang pindah daripada studio lama ke studio baru dengan harapan Echa dah tak diganggu lagi. Okay. Dia dah masak, 2-3 pagi tu tiba-tiba guys ada lembaga hitam datang kat depan. Nak ke rumah ni bersih, tapi ada yang hantar. So yang menghantar ni cuba nak menutup periuk nasi Echa yang buatkan supaya dia berhenti cekidot. Tapi memang ada benda bisik kat diri saya suruh saya mati. Sampai satu hari tu Maksum balik cuti. Cerita ni sebenarnya Maksum pun tak tahu Echa. Yelah. This is my culture. I do what I do. Think it's a fashion. I am what I am. We're the pretty young things. We are the fashion. We don't want no heroes. We don't want no heroes. We're the generation. So sick of labels. We don't want no heroes. We don't want no heroes. We don't want no heroes. Hai Hi guys. guys. Apa nak bercerita? Dah welcome back ke? Welcome back to Cekidot Channel. So guys, hari tu kita dah cerita kisah seram dekat studio lama Cekidot Channel. So kali ni part 2, which sebabkan is korang nak kita orang sambung. So kita orang nak sambung cerita pasal dekat studio Cekidot juga, iaitu yang studio sekarang. baru dekat Sentul. yes. Okay. Okay. Seperti macam Echa cerita sebelum ni, kita orang pindah daripada studio lama ke studio baru dengan harapan Echa dah tak diganggu lagi. Environment pun dah baru. Suasana pun tempat ni tak adalah sunyi macam dekat rumah selayang kita orang. So, Echa macam this my new journey. Wah, my new journey. Ini adalah permulaan kisah hidup Cekidot tanpa cerita seram. So, hari macam jalan macam biasa. Echa dah sedih kat rumah tu. Kita orang pun dah pindah, dah susun macam biasa. Rumah dah siap, susun barang. So, Echa tak tahu apa yang jadi dekat belah Maksum. Tapi so far Echa duduk dekat rumah ni selama sebulan lebih. Dia okey, tak ada masalah. Cuma bila ada sampai satu malam ni, kita orang balik daripada tengok wayang ke, Echa tak sure. Tapi sampai je kat depan rumah, Echa dengan Fana nampak titis-titis air. Tapi masa tu, kita orang tak fikir apa pun. Kita orang fikir ada orang datang nak ceroboh rumah dan tak boleh. Sama ada orang tu dekat dalam rumah ataupun orang tu tak berani masuk. Tapi guys, titis air tu dari lift pergi depan rumah kita dan ke tangga. So macam titis air apa ni? Tu kita orang takut nak masuk rumah. Macam tu korang bagi gambar kita orang, kita datang kan? Kita orang bagi tak masuk rumah. So kita orang call korang. Zarul, korang dua datang kan? Kita orang call. Suruh Zarul datang sebab kita orang perempuan kan. So Zarul ambil datang. Aku takut nak masuk rumah ni sebab ada titis-titis air. Aku takut. Betul-betul depan rumah kita. Kita orang tak fikir pun kena kacau ke apa. Kita orang takut orang. Which is sebab kita orang perempuan. Kalau kata betul jadi apa-apa, macam mana kita orang. So kita orang tak masuk rumah. Kita orang tunggu depan lift sampai ambil Zarul datang. So mungkin tadi kita fikir macam orang salah kot. Dia nak buat sampah, tapi dia salah masuk je kan, salah lah. Tapi kalau fikir secara logik, kenapa kalau sampah kan, air sampah dari lift, kenapa dia buang dari lift pergi ke tangga? So masa tu kita orang cuma nampak air tu sampai ke pintu kecemasan. Echa tak berani masuk ke tangga tu sebab Echa takut orang sorok dekat tangga. So Echa Zarul berani. So Zarul lah yang pergi check. Zarul ambil pergi check. Sebab situ tak ada CCTV, kita orang takut, kita orang perempuan kan. Duduk berdua waktu kita orang takut apa-apa jadi. So panggil Zarul dengan ambil datang check. Lepas tu Zarul datang, Zarul tengok benda tu memang sampai ke tangga. Lepas tu Zarul buka tangga tu. Lepas tu
tangga tu last dekat situ, saya tak ingat siapa yang tak bagi saya ikut titik tu. Saya Echa tak bagi, takut. tak bagi. Saya memang nak ikut. Saya memang nak ikut benda tu pergi ke mana. Tapi yang saya ingat titis tu pergi ke atas. Lepas tu saya cakap macam ni apa benda ni, orang tersalah hantar, orang tersalah salah rumah kot, cakap macam tu. Lepas tu benda ni macam bersambung tau. Selepas tu macam guys, diorang kata ada benda lain pula. Lepas daripada tu saya macam jadi penakut sikit lah. So hari next, dia bukan hari nextnya lah, hari Next kena kacau. Next kena kacau Dah tu. start lah kena kacau kat situ. Saya perasan bilik saya sentiasa berpasir. Kalau saya dah contohnya, saya dah vacuum seharian, bilik dah bersih, bila saya masuk balik, bilik saya berpasir. Tapi bilik kau okey? Bilik saya tak ada. Saya jenis jarang keluar balcony. Kita orang memang je jarang keluar balcony. Dan Echa tak pernah tahu pun masalah bilik Maksum berpasir ni. Sampailah Echa keluar ke balcony, Echa ada nampak banyak gila pasir. Which is benda tu Kita orang tak ada pasir bunga ke apa ke. Bukan pasir bunga guys. Kita dapat beza. Pasir gambut, tanah gambut kita dapat beza. Ini memang pasir. So bila Echa cakap dengan Maksum, Fana, kenapa balcony dia berpasir? Lepas tu Fana baru buka cerita. Ya Echa, bilik aku pun selalu berpasir. Aku dah vacuum, selalu berpasir. Sekarang tak ada lagi. Sekarang dah tak ada. Tak, tapi lepas daripada pasir tu, start orang suka ketuk pintu aku. Dan loceng kan. Mula-mula pintu dulu, dia kalau pintu ni, kalau angin kuat, dia akan deng. Kita orang dapat bezakan itu bunyi Dia banyak angin. itu angin. Angin dari sliding door. Tapi ni memang. Lepas tu bila tanya Echa, kau dah ketuk pintu aku? Tak ada. Banyak kali masa tu Echa dah pelik dah. Banyak kali Maksum macam, Echa, kau ketuk pintu aku ke? Tak ada lah. Lepas tu Maksum dengan muka pelik, dia keluar balik. Banyak kali. So, Echa, masa tu Echa tak syak apa-apa. Cuma macam Maksum ni angin kot, dia keliru. And then the next day ada orang tintong. Selalu yang akan tintong rumah ni diorang je. Dah saya dah tuduh. Sebab diorang kadang-kadang suka buat prank ke apa ke. Saya macam sumpah ke. Tapi kalau diorang sumpah saya percayalah. Tapi hari tu tintong saya tak buka. Sebab kadang-kadang Zara nak masuk, dia tintong-tintong, dia akan call, Fana buka pintu, aku datang. Lepas tu saya pergi tintong, selalu macam ting 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 ting, ataupun ting 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 ting. Tapi ni tak, ni tintong sekali je. Tintong. Then saya tak buka sebab saya macam selagi ni biarlah, sebab kita orang perempuan, biarlah Zara call ke baru aku buka. Tapi saya rasa hari yang lain kita ada buka pintu, grill terbuka. Yes. Betul. Itu yang kita orang tanya korang tu. Pintu Bunyi loceng bila kita orang kat pintu, grill terbuka. Grill tak kunci. Saya kalau kita orang kau masuk rumah, kita orang terkunci. Memang terus tak pernah biarkan tak kunci. Tak pernah. Kalau tak kunci pun kita orang rapat. So masa tu kita orang dah fikir macam si Zaru ni main pula kan. Kita memang fikir korang je masa tu. Korang ni main pula, tak kelakar kot. Sampailah kita orang kau tanya, kau ada datang ke tadi? Kenapa tak kunci pintu? Lepas tu diorang ni pula cakap, belum masa pula aku datang. Kat situ kita orang macam, okay, buat kita tak ada kisah. Kita tak fikir lagi benda tu kacau tau. Kita fikir macam ada orang nak pecah masuk rumah. Sebab ada kasut tinggi kat depan kan. So diorang fikir perempuan. Orang perempuan. Betul juga. Tapi sejak tu aku suka simpan kasut kan. Betul. Simpan kasut ni macam tak boleh kacau dah. Stop balik. Oh, okay. Ini untuk Pak Echa yang Echa tak pernah cerita dekat Maksum Maksum, hidup dia memang kalau kata dia dah tak ada apa-apa nak buat kat luar ni, memang dia akan duduk kurung kat bilik. Bukan kat sini je. Sebenarnya kat JB pun sama. Saya suka duduk bilik. Habis dah? Okay. Jenis Echa pula, sebelum ni jenis Echa bosan je Echa ke dapur. Echa akan mula masak memang pukul 2-3 pagi. Daripada rumah Selayang dulu sampai ke Echa Sebelum Dahid ni, memang itu perangai Echa. Sekarang tak ada pun apa? Dahid. Okay. Dia dah masak 2-3 pagi tu, tiba-tiba guys ada lembaga hitam datang kat depan. Masuk. Apa dia pakai? Apa anjing? Ini sangat bising. Itu jiran bawa atas sudah. Apa? Dia Tak.
Yang itu teraya haji. Korang ni spoil lah. Yang itu kelakar. Dia tengok gini lah. Itu tengok cuci-cuci. Becok ya kenapa kat situ? Terperanjat kan? Kenapa gini? Oh, itu dia marah Echa marah dia balik. I nak masak esok anak raya. Pasal pula I tak boleh nak masak? Oh, kena marah balik. Orang atas bising, orang bawah bising. Dia cakap, padahal dia guna blender je masa tu. So, memang perangai Echa masak pukul 2-3 pagi. Itu memang habit. So, apa yang Echa perasan dekat rumah ni, bila gangguan akan datang, tak mungkin masa kita berdua dekat ruang tamu. Echa seorang-seorang kat dapur, Echa tengah masak, Echa dah rasa macam something ada mati kat belakang. Lepas tu zap, sini semua naik bulu roma. Bila dah naik bulu roma, Echa senyum dulu, Echa sambung cuci pinggan. Sambung cuci pinggan. Betul, Echa senyum dulu, Echa sambung cuci pinggan. Echa pergi pula ambil barang kat peti ais. Zap, naik lagi sebelah sini. Senyum lagi peti ais pula. Ya betul, senyum lagi. Aku senyum lagi. Setiap tempat naik belum rumah senyum. Bukan, yang belum rumah takut. Kau senyum sekejap ni. Tak, sebab kita naik belum rumah lagi. Dia senyum sangat dulu. Betul. Aku senyum macam itulah macam macam tu, senyum gitu. Lepas ni kalau nampak Echa senyum ni, bulu roma tu naik ke? Okay. So, bila Echa dah kali ketiga Echa meremang tu, Echa terus berdialog. Echa cakap dengan dia, kau siapa? Engkau memang dekat sini ke ataupun daripada rumah lama ikut aku ke sini? Tapi Echa terdiam kejap. Janganlah dia ikut aku. Sebab Echa takut sebab Pak Cu dah cakap benda tu nak dengan Echa. So Echa dalam masa yang sama Echa takut juga kalau kata benda tu ikut Echa sampai ke rumah baru. Tapi Echa beranikan diri juga. Echa berdialog lagi macam, kau jangan kata aku boleh tak? Aku duduk rumah sini pula. Aduh, takkan aku nak pindah lagi. Lepas tu meremang. Dia punya meremang sangat. Echa buat bodoh sambil buka lagu. Buka lagu tak layan, Echa terus buka surah. So itu yang pertama. So Echa kena dalam 2 kali kacau juga dekat depan ni. 2-3 kali kacau juga. Just kacau-kacau gitu je lah merasa. Yang selebihnya masa awal-awal banyak ke Maksum. Maksum dia bukan setakat kacau jiwa dan perasaan, tapi dia kacau dari segi barang perhatian Maksum semua kacau. Jenis Maksum pula, dia memang jenis suka buat kerja dekat ruang tamu seorang-seorang. Sebab Echa selalu banyak dalam bilik. Pagi-pagi tu dalam pukul berapa? 4-5 pagi. Receipt. Lepas tu dah Maksum dah tak minta receipt dah. Dia dah takut dia. Betul. Tak kena polisi jangan kena. Yang untuk receipt last tu, sebenarnya saya dah lama dah tak buat kerja dekat dari luar. Kalau untuk dokumen ke tambah-tambah, saya buat kat bilik atas katil. Saya sanggup. Sebab yang first, saya memang on laptop untuk print segala receipt, dokumen apa benda. Tapi saya akan kumpul dulu, then baru print untuk dokumen tu. Tapi ni printer, saya tak tekan switch, tak on lagi. Tiba-tiba bunyi printer start macam macam bunyi printer start. Tapi saya tak tekan lagi switch tu. Lepas tu saya macam, maksudnya switch tak on? belum lagi. Switch tak on tau guys. Bunyi. And then lepas tu kali tu saya macam buat je lah, malas nak layan kan. Sebab selalu saya buka lagu tau. Rasa tak buka lagu ke tak? Rasa tak buka. Tiba bunyi lagi sekali. Bunyi lagi sekali tu saya terus masuk bilik. Tapi saya tak cerita dengan Echa. Cerita dengan kau tak? Cerita. Esoknya bukan cerita. Lepas tu saya terus angkat segala ni tu, saya buat kat bilik. Saya cerita esoknya. Itu gangguan pertama. Gangguan kedua pula is barang-barang kamera yang Maksum memang letak kat bilik. Kalau barang-barang macam mic ni semua saya suka charge kat bilik. Sebab saya kan suka duduk dalam bilik. Sambil charge saya akan tengok tak nak full. Tapi ada sekali tu, selalunya kalau saya dah tak tahan sangat, charge kan ambil masa yang lama, macam sejam, 2 jam. Kalau macam saya nak tidur, saya terus off je switch tu. So saya tinggal dekat bawah tu. Tapi kalau selalunya dah off, dah full charge, saya akan angkat, saya akan susun tau kat atas. Tapi yang mic yang kat bawah ni tak full charge lagi, bila saya bangun, ada kat tempat lain. Saya tak pernah saya letak mic dekat situ. Selalu saya letak dekat depan rak atas tu. Ini kat tepi katil. Saya macam, Cuma tu boleh tu. itu first time barang yang beralih. Dan saya memang okay, okay aku letak sini, ingat. Tapi saya macam
Saya khususnya aku maybe mambai ke, nyanyi apa ke, alih ke. Tapi saya pelik, saya tak pernah. Kalau saya angkat pun saya mestilah letak benda paling dekat. Kenapa saya nak alihkan yang jauh sikit? Macam tak logik. And then untuk next pula saya kena kacau. Saya duduk bilik, saya tengah ber-TikTok. Dr. Katil tengah main TikTok. Tiba-tiba lampu remote kipas ni yang dekat tepi. Remote kipas ni selalu memang kat dinding je. Saya jarang ambil untuk nak alih-alihkan, nak sejukkan lah, nak ni tak pernah. Saya selalu gitu je. Dekat dinding je, saya memang tak tekan. Satu malam tu tiba-tiba dia bunyi slow. So saya macam kat sini, remote kat sana. Okay, saya bangun, saya tekan balik. Tak, saya letak balik. Bila buka balik kot, okay. So saya kuatkan balik. Kali kedua, saya dah duduk, saya sambung main TikTok. Saya macam malas nak layan. Saya ni jenis macam benda-benda gini, kalau Echa suka berbual, saya jenis ignore. Main TikTok macam mana tu? TikTok apa tu, cakap-cakap. Tengah buka tudung situ. Selalu tudung main TikTok je. TikTok biasa lah. Tapi buka lampu yang gelap sikit lah. Tiba kali kedua, dia tutup terus kipas. Yang first, dari kipas tu laju, dia slowkan. Saya bangun, saya on balik. Kali kedua dia tutup terus. Saya pun bangun, saya off kipas, cabut tudung, saya tu tidur. Masuk dalam kubur. Dia keluar bilik. Dia keluar bilik, dia tengok Echa kat luar. Masa Echa kat depan ni. Echa kat sini betul-betul. Echa tengah main phone. Tengah main game kat phone. Dia keluar, muka dia gini tau. Kau kenapa Fana? Dia garu, lepas tu masuk bilik, lepas tu dia keluar balik. Dia main tutup kipas aku pula 2 kali. Lepas tu serius lah. Ya, bukan. Dia main tutup kipas aku pula 2 kali, serius lah. Ya, 2 kali pula. Aduh, lepas tu masuk bilik, Echa macam tidur. Tapi Echa teruskan main game tu sebab dia kacau kat dalam bilik dia. Okay. So, bila Echa dengan Fana dah dapat tahu yang okay, rumah ni macam ada something wrong somewhere. Rumah ni macam ada something wrong somewhere. Ada benda yang tak kena. Kenapa tiba-tiba pasir nak usnuzon, tak boleh nak usnuzon lagi dah. Macam biasalah, Echa cari ikhtiar untuk panggil orang yang boleh tengok-tengokkan. So orang tu bukanlah sesiapa dengan Echa. Memang Echa tapi masa tu pun kita orang berkenal juga sebenarnya. So Echa tanya dia, Echa bagi tahu, and dia kata rumah ni nak ikutkan tak ada apa-apa. Nak ikutkan rumah ni bersih, tapi ada yang hantar. Ada orang hantar ke sini. So Echa tanya, benda ni untuk dia hantar untuk siapa? Dia hantar untuk Amri? Tak. Untuk Zarul? Tak. Untuk Fana? Tak. Nampak lebih kepada akak. Nampak lebih kepada akak. So saya dah terdiam dah kat situ. Okay lah. Tapi masa tu Echa fikir macam ni je. Kalau kata benda tu hantar untuk Echa tapi tak mengganggu yang lain, Echa tak kisah. Echa redha. Jangan sampai ganggu yang lain dah jadi tak senang duduk. So masa tu Echa cuma minta tolong dia buat apa-apa yang patut. Untuk orang kata ialah untuk kalau kata nak pagarkan rumah, pendinding. So dia usahakan dia pergi ambil air bacaan Quran daripada tahfiz, and dia kasih Echa, and dia tolong azankan setiap penjuru, and dia tolong dinding buat pendinding lah cantik. So lepas daripada tu, alhamdulillah gangguan yang pasir tu dah tak ada. Tapi masa tu Echa tanya, gangguan ni gangguan yang macam mana? Kalau daripada apa yang akak cerita, pasir dengan air, ini dia pakai pasir laut. Dia cakap pasir laut, and yang buat ni bukan buat biasa-biasa, buat melalui sakai.
So Echa dah terdiam lah. Tapi Echa macam tak apalah, sebelum benda ni mudarat, Echa tak buat Echa tak fikir nak berubat ke, nak patahkan balik ke, nak halang, tak. Echa cuma fikir dinding rumah ni supaya kita orang semua selamat. Terutamanya yang inilah, sebab Echa macam kesian lah. Kalau kata benda tu memang betul untuk saya, kenapa dia yang kena? Macam tu. Sebab pasir yang nampak tu, dia nampak pasir tu bukan dekat bilik Echa, SPS tu memang kat bilik dia. Memang kat bilik Maksum. Lantai Maksum pasir. Bilik Echa tak ada apa-apa pun. So, walaupun dah dipagar, dalam tak kacau. Okay, lepas tu memang dah lama tak kacau. Tapi, dalam masa yang sama, Echa tengah melawan dengan perasaan Echa. Maksudnya, Echa jadi... Kalau Echa jadi jenis yang cepat marah, Echa jadi cepat nangis, nak ketawa pun susah. Echa banyak dekat bilik, sampai satu tahap, ini apa yang Echa rasa. Echa sampai satu tahap, Echa macam aku dah tak nak dah. Aku dah tak nak dekat cekidot dia. Aku nak balik, aku nak berhenti semua ni. Aku tak nak buat benda ni. Aku nak balik rumah, aku nak balik JB tanpa alasan kukuh. Padahal masa tu Cikidot memang orang kata kita memang tengah orang invite, TV sana invite, TV sini invite, TV situ invite. Tapi Echa memang tak nak. Echa jenis macam mana Echa memang betul-betul nak keluar, sampai Echa stres dengan diri sendiri. Memang perasaan time tu Amin dengan Zara pun bercakap Echa tu macam, kenapa Echa sekarang macam nak marah Dia macam baran gila. Dia macam lepas tu semua yang dekat dengan dia rasa panas. Dia rasa macam panas, rasa macam nak marah. So macam mengamuk, tak boleh nak tengok muka dia tu, rasa dia. macam geram masa tu. Kita ada soalkan juga benda tu, macam kenapa So bila dah tahu pasal benda ni, baru okey, boleh bawa faham lah apa related dia. Tapi betul guys, kadang-kadang Echa macam tiba-tiba marah. Echa perasan tau, bila Echa habis marah, dah habis kerja, Echa akan duduk, aku kenapa tadi? Memang ada benda ni, masa benda tu jadi, diorang ni banyak kali tiba-tiba Echa marah dah banyak kali lah. Bila Echa tiba-tiba banyak kali marah, semua akan diam. Echa tak tahulah. Bila fikir balik, itu bukan Echa. Walaupun sebenarnya memang Echa dia sekali bebek kok marah. Tapi yang tiba-tiba marah tanpa sebab tu, Echa tak tahu kenapa. So Echa bukan bebek as bebek tau. Dia macam marah for no reason. Tiba-tiba suara tinggi. So apa ni, kita dapat rasa kat situ yang menghantar ni cuba nak menutup periuk nasi Echa, yang buatkan supaya dia berhenti Cikidot. Aku tak tahu weh. Aku tak tahu sah. Tapi masa Echa berubat, Echa tanya yang lagi seorang ni, orang ni Echa pergi ke Terengganu ubat Terengganu. Tapi Echa tak pergi berubat jumpa dengan dia sebab masa time PKP lagi KP 2.0. Dia cuma cakap macam gini, orang tu memang sakit hati. Awak ni ada musuh ke? Macam tu. Saya tak tahulah. Kalau kata yang dulu, yang gaduh-gaduh, tak mungkin lah yang dulu. Sebab benda tu dah lama dah. Tapi kalau yang sekarang ni, saya tak tahu. Sebab kerja saya is memang dekat dalam environment rumah ni je. Kalau kata yang kat dalam rumah ni nak musuh dengan saya, kalau kata tutup periuk nasi saya, maksudnya tutup periuk nasi semua. Saya memang cakap macam itu dengan orang tu. Sekarang ni apa yang dia bagi tahu gambaran orang tu, scan. Orang tu rupa macam mana, lagi ke perempuan. Dia bagi tahu. Cuma dia tak bagi tahu siapa, cuma nampak gambaran. Cuma je lah. Kadang-kadang benda macam ni, kadang-kadang ada orang cakap macam benda ni kadang-kadang macam tak betul kan. Tapi dia ada cakap macam ini. Saya cuma bagi tahu apa yang saya nampak. Saya tak boleh bagi tahu terang-terangan, dan saya tak nak kalau kata betul pun saya tahu siapa dia, saya tak akan bagi tahu. Sebab kalau kata bukan dia jatuh fitnah. Sebab jin ni cakap dia berubah-ubah. Dia cuma cakap macam itu je. So jangan fikir sangat. Jangan fikir sangat siapa yang buat, fikir nak baik je. Dia cakap macam itu. So dia kata kalau kata bukan PKP, dia dah suruh saya datang ke Terengganu. Tapi masalahnya apa yang dia boleh buat sekarang ni, dia buat daripada jauh je lah. Tapi bukan sepenuhnya. Yang sepenuhnya dia minta tolong saya pergi berubat sendiri, jumpa orang depan-depan. So masa yang saya dapat tahu malam tu, saya menangis. Saya macam Kenapa aku? So yang untuk gangguan dekat rumah ni is more like orang hantar. So
bila dah kena sama macam tu sama macam tu, Echa pergi berubat. Alhamdulillah makin pulih. And gangguan untuk Echa pun dah tak ada, sampailah datang gangguan kedua ke rumah ni. Tapi ada satu momen tu sebenarnya Maksum seorang-seorang kat rumah. So sejak lepas Echa kena tu dan Echa kerap balik JB, saya memang seorang je kat sini. Bila saya seorang tu, saya rasa macam kerap bila saya tidur saya akan kerap terbangun sendiri. Saya rasa macam anxiety bila tidur. Saya akan terbangun, saya sesak nafas. So bila saya sesak nafas, saya akan buka sliding door besar untuk macam rasa senang sikit dapat nafas. Saya kerap bila bangun je, saya pergi sliding door, macam tak boleh nafas. And then satu malam tu Echa memang tak ada. Bila saya bangun pagi tu, ada yang berbisik kat telinga saya. Bisik yang macam, kau patut mati je, terjun je, mati je. Masa tu saya dah macam, saya tak tahu nak cakap macam mana. Dia bukan suara orang, tapi memang ada benda bisik kat telinga saya suruh saya mati. Kau kat luar ke dalam? Masa tu aku kat katil. Aku bangun macam, kau patut mati macam itu. Lepas tu saya turun nangis-nangis. Saya macam tak tentu arah masa tu. Then saya pergi toilet. Saya duduk jap, saya WhatsApp Zarul. Cakap, Zarul, aku rasa aku tak hidup seorang. Bila aku hidup seorang, ada yang macam paksa aku suruh mati. Kau dapat kan saya kan? Terus kita orang pergi lepak keluar. Lepas tu saya terus keluar. Lepak kan? Tapi masa tu Maksum punya perangai berubah. Ini apa yang aku nampak lah. Kau jadi macam jenis yang duduk sendiri kat dalam bilik, tak banyak cakap. Dia macam perasaan dia campur bau. Sebab Maksum bukan jenis macam gitu. Maksum jenis apa ni? Mungkin masa tu dia memang jenis yang apa tu? Dia mana kata macam burn out gitu. Burn out. Lepas tu saya kan macam kenal dia dah lama kan. Dia macam cepat mudah terasa. Betul. Sikit dia sentak. Ini apa yang kita orang nampak macam, kenapa Maksum? Mana kawan aku yang dulu? Tapi Echa husnuzon. Mungkin masa 30 kot. Echa husnuzon lagi. Yes, dia cakap saya masuk 30. Saya masa tu memang betul. Memang macam perangai dia tiba berubah. Dia macam burn out. Padahal semua orang kenal dia ni yang tak ada perasaan. Kau buat lagi apa pun, dia tak kisah. Lantak situ lah situ. Ni tiba-tiba macam sikit setak. Saya jadi satu tahap macam malah nak gurau dengan dia ni. Macam asyik nak sentak je lah macam tu. Kau pasal time tu pun lagi story dia semua macam marah-marah. Sedih. Marah, sedih. Betul. Saya memang sedar benda tu. Macam depressed. Macam Echa dia tak tengok je story orang. Tapi yang beritahu Echa is Amri. Yelah aku nampak agak dia punya story, IG story. Echa dah macam kenapa? Lepas tu dia pula kena gangguan macam ni. Echa macam dia ni kenapa sebenarnya macam tu. Sampai dah satu hari tu Echa memang dah lepas daripada berubat, Echa dah lama tak kena kacau. Sampai dah satu hari tu Maksum balik cuti sebab cousin dia kahwin. So cerita ni sebenarnya Maksum pun tak tahu je. Maksum tak tahu kan? Tak tahu. Yelah. Saya boleh cerita kat Zarul tapi Zarul tak pernah cerita kat mana. Tapi Aisyah tak bagi cerita sebab yelah kita tahu masa macam Fana kena kacau macam itu kan. So Aisyah tak bagi. Yang Zarul cerita kat saya. So Farhan tak tahu. masa tu Aisyah duduk dekat sini. Benda tu datang is daripada Ketot. Dia jarang nak ambil tahu benda-benda ni tahu. Dia tahu dia duduk tidur, berlari, duduk tidur. Tapi satu hari tu dekat balcony dia tengok kat satu penjuru dekat luar sana. Dia ibarat macam betul-betul dekat antara penjuru dinding dengan balcony tepi tu. Dia tengok kat belah atas tu, tengok lama macam Ketot, panggil. Pusing perhatian Ketot, panggil. Dia panggil Echa, lepas tu tengok atas lagi. Dah sudah, budak ni tengok apa? Nak kata tengok bintang ke apa kat luar, tak ada. Nak kata nak tengok benda terbang, dia bukan tengok dekat benda terbang, tapi dia tengok dekat satu penjuru tu. Memang tepat mata tengok kat situ. Lepas tu Echa dah macam budak ni lain macam. Lepas tu dia makin lagi macam gini. Bawa dia masuk. Duduk sini Ketot. Duduk sini. Lepas tu dia tengok lagi. Tengah masa tu kursi petak kat situ. Dia tengok Echa, tengok TV. Lepas tu mata dia dah auto pusing lagi ke sini. Dia tengok lagi tempat yang sama. So, bila tengok tempat yang sama, tiba-tiba dia berlari dekat penjuru tu lagi.
Echa dah macam ni tak boleh jadi. Lepas tu bila Echa tengok ketok kat situ, cantik pula dekat belakang sofa, tengok dekat penjuru yang sama. Dah, Echa dah tak sedar hati. Something happen. Budak-budak ni nampak something. So budak ni ada nampak something. So Echa cepat-cepat ambil budak-budak ni, Echa tutup semua sliding door. Echa tutup sliding door bilik Echa tutup sliding door depan ni. Dan Echa tutup langsir sekali. Echa tak pernah tutup langsir sliding door ni sebab Echa suka tengok rumah depan tu. Dengan harapan dapat nampak apa yang maksud nampak. Tapi Echa tahu Echa tak pernah nampak. Biarlah kami je jangan tahu apa benda tu. So masa tu Echa memang tutup. Echa tengok TV. Sambung tengok TV. Tapi kalau kata sebelum ni meremang tu hanyalah dekat tangan dengan tengkuk, tapi kali ni Echa punya meremang, rasa meremang yang kuat tu sampaikan daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Echa punya badan semua bintik-bintik yang meremang tu. So Echa berlawan dengan perasaan tu daripada pukul 3 pagi. Echa tak boleh dah ni. Echa tak boleh. Lepas tu Echa buka azan kuat-kuat. Biar satu rumah ni dengan azan. Echa buka kuat-kuat. Echa buka 2 kali azan. Lepas tu masa azan tu okey. Habis azan, pak, nak setengah jam, dia naik lagi belum rumah. Echa dah macam, sudah macam mana ni. Lepas tu Echa tak tahu nak buat apa. Echa dah ni, lepas tu Echa beritahu kat tempat yang Echa memang selalu minta tuan untuk tengokkan. Dia kata minta sekarang ni buka azan. Lepas buka azan, buka surah Nabi Sulaiman. Buka je kuat. Dalam masa yang sama dia tolong apa-apa yang patut daripada sana. Bila dah buka Nabi Sulaiman tu, Echa still meremang. Dia kurang tapi dia naik. Dia kejap naik. Lepas tu tanya lagi, ada lagi tak rasa macam itu? Ada. Masih lagi ni, sekarang lagi berdiri. Lepas tu dia kata, sekarang ni boleh tak minta tolong ambil gambar kat rumah? Sebab saya cuba tapi masalahnya benda ni bila saya cuba buat dekat ruang tamu, dia tak ada kat situ, dia lari ke tempat lain. Maksudnya dia bukan ada kat tempat, dia bergali-gali. Dia cakap macam dah sudah, memang tak boleh pula. Lama gila. So daripada pukul 4 sampai pukul 6 dia usahakan tu. Sampailah kita orang jumpa satu jalan penyelesaian. Dan dia minta tolong, dia tanya Echa okey ke tak. Dan Echa kata kalau kata itu yang terbaik, dan proceed. So dia proceed buat. Lepas daripada tu barulah Echa punya bulu roma tak naik. So korang bayangkan daripada pukul 3 pagi sampai nak ke subuh, bulu roma Echa naik naik menegak daripada hujung rambut sampai hujung kaki, sampai ke pepeha ni. Kalau kata boleh tengok kat bontot pun sama. Memang biji-biji. Echa macam ini lain macam punya. Ini lain macam ni. Echa memang mampu cakap macam itu je. So setakat situlah je lah. Kita ni bukannya baik sangat. Orang kata sembahyang pun lubang-lubang, banyak lubang daripada ada. So masa tu kita pun macam dia ada pesan lah, sembahyang jangan tinggal. So masa tu nak cerita ke aib je lah. Saya ni insan biasa. So masa tu memang Echa jenis sembahyang masa tu memang tak tinggal. Memang tak tinggal. Selagi belum period tu memang sembahyang tu memang tak tinggal. Bila tengok jam dia masuk solat sebelum tidur solat. So daripada situ gangguan tu sikit kurang. Sikit kurang. Sampailah ke sekarang ni. Tapi itu gangguan kedua. Gangguan ketiga yang Mak Som cerita tadi, yang bersusun, yang kipas, yang printer, itu sebenarnya adalah gangguan yang ketiga. Gangguan yang ketiga ni sebenarnya gangguan yang ketiga ni, benda tu dia memang kacau Fana je. Dia memang usik Fana, dia tak kacau Echa. Yang gangguan kedua tu memang dia kacau rumah ni. Sebab tak tahu daripada mana luar datang. Tapi yang gangguan ketiga ni memang dia kacau Fana, dia tak kacau Echa. Sebab apa? Ini apa yang Echa faham lah. Dia kacau Fana sebab dia nak Fana. Kira jin ada perasaan macam manusia.
So so yang ini perasaan dia tu timbul dekat Fana. So yang Fana kena kacau tu adalah sebenarnya dia memang sengaja usik Fana. That's why yang kacau-kacau, yang kena kacau tu Fana. Semenjak daripada Echa dah buat apa-apa yang patut, Echa memang tak kena kacau. Yang kena kacau dia je. Satu Zoe. Yang terlampau berani. Berani sangat. Dia bukan dia cakap macam ni awak ni dia macam ni. Dia suka kat Fana sebab Fana ni sebenarnya takut tapi Acha berani, cute. Itu yang mana dia cakap. Wow. Dia suka perangai kau sebenarnya. Opa. Lepas tu mungkin Fana cakap macam ni kot, single nak jodoh, jangan dia yang datang. Macam hai jodoh macam tu. Kata yang Fana solat, Fana berdoa, dia pun dengar. Jodoh. Itu bukan jodoh. Sebenarnya Fana, kalau rasa macam tu je. Lepas ni kalau Fana, kalau tercelik ke apa kan, rasa kena kacau. Kalau orang bangun, opa! Gitu. So, lebih happy sikit lah. Tapi betul lah, memang kat rumah ni yang dahsyat dengan kacau is Fana. Masa dia balik dari Bali pun kau masuk bilik dia rasa sesuatu kan. Betul. Bilik Fana rasa lain gila. Bukan meremang yang lain gila. Sebab Echa dah lama tak rasa meremang macam itu. Once Echa balik, Echa nak pasuk baju dalam bilik ni, Echa masuk je, zah ni. Budak ni dah lama balik pada Bali. Echa dah tak sedar hati dah. Echa buka pintu, Echa tengok bilik dia. Bilik Fana tak sepatutnya bahang tapi hari tu bilik dia bahang sebab kita orang punya bilik ni sejuk sebenarnya. Tapi bilik Fana, dia punya suhu bahang dia macam panas macam. Echa tengok keliling. Okay, Echa masuk baju, settle, tutup. Echa macam apa lagi yang tak kena budak ni. So itu dia punya, orang kata antara berkaitan kacau dia, kacau berkait kait dia macam tu. Sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya benda yang Echa tak cerita habis. Sebab Echa tak boleh nak cerita terlalu direct. Sebab benda ni ada yang patut kita sorok, ada yang boleh kita cerita, ada yang patutnya kita tak cerita. So biarlah Echa je yang tahu, biarlah kita orang je yang tahu. So apa yang dia maksud teruskan tak tahu. Betul. Kalau tahu komen part 3. Alah, Baik sama lagi. So guys, kalau korang perasan, sama lagi. Kalau korang perasan, Echa dah jarang dah post IG story. Sebab? Because of kena hantar macam ini. So Echa memang pilih untuk tak expose hidup Echa. Yes, supaya orang yang nak tahu pasal Echa ni tak tahu langsung apa sebenarnya Echa, apa sebenarnya yang jadi Echa punya dalam Echa punya setiap hari ni. Kenapa? Tapi daripada dulu pun memang saya yang paksa dia aktif buat IG. Tapi kan sekarang lagi kurang, biar kosong gitu je. Sedih saya. Penat paksa dia aktif. Gitulah. TikTok pun dah ada dah. Mana cek TikTok lagi sekarang? Kena ban. Kau banyak main game. Tak, sebab kena ban. TikTok lama dah tak ada, dia terus ni dah. Alah, nak jaga cinta. Dah sekarang dia main kat bilik. Tak. Sini ada satu rumah dengan main game. Ini hantu nak kacau pun busy main game. Main game bunyi kuat tak ada satu rumah. Kuat Aku dah sedukan Aku dengar. Sudah habis cerita kita? Sudah. Ya, okay. So kita tak nak cerita terlampau detail sangat. So apa yang kita boleh buka, kita buka. Apa yang boleh kita katuk, kita katuk. Okay, sebab macam biasa, setiap tempat, setiap mana pun kita pergi ada bendanya. Yang penting, sebab itulah rukun iman ada, percaya dengan alam ghaib. Benda ni memang ada, tapi jangan terlalu taksub dan jangan pula tak terlalu percaya. Ya? Okay. So guys, kalau korang nak kita orang bercerita lagi pasal benda-benda ni untuk di kejadian di tempat lain pula, korang komen. Sebenarnya ada je. Itu perjalanan kita orang cuma dekat studio, belum lagi yang dekat luar guys.
Belum lagi kita orang pergi bercuti sana sini kena ada. Tapi kalau kata korang nak, just komen dekat bawah. Nak post story. Yes. So guys, jangan lupa follow Instagram kita semua di bawah. Korang kalau ada konten-konten menarik tapi jangan request cerita hantu, boleh komen kat bawah. So kalau korang masih lagi belum subscribe Cheeky Channel, korang boleh tekan button subscribe dekat bawah ni. Dan jangan lupa untuk klik ada button untuk dapatkan notification video-video baru kami. So guys, apa lagi, tekan button merah kat tepi tu dalam masa 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Bye guys. Bye.